Tuan-tuan, orang yang hidup dia tak pernah fikir Allah. Fikir Allah apa? Semayang pun tak. Nak suruh dia teriak sebut nama Nabi, jauh sekali. Roh ini bila sampai masa dia, malaikat maut akan turun dengan rupa yang hitam. Habis. Pasukan yang turun ketika itu adalah pasukan malaikat azab. Bila dia turun mai dengan rupa dia yang cengih, dengan apa? Dia bawa kafan daripada neraka dan bau busuk-busukan daripada neraka. Kita bau dah. Bau busuk neraka ini bila buka di langit pertama, semua penduduk langit pertama boleh bau busuk tadi. Punyalah busuk. Busuk itu boleh memati dan menyiksakan orang. Belum lagi api dalam neraka tak sah. Busuk dalam neraka, tuan-tuan. Kemudian bila dia turun mai, dia pun cabut nyawa kita. Roh orang fasik lari dalam tubuh badan tu. Sebab itu dia rentak keluar oleh para malaikat. Sebab dia lari. Dia pun tak pernah teringat untuk mengingati Allah, untuk rindu dengan Allah. Dia pun tak pernah teringat. Dia sudah membina mahligai di dunia. Kereta dia pun habis berapa puluh ribu dah buat. Rumah pun dah besar dah dia buat. Baju-baju mewah dia telah ditempah dengan begitu banyaknya, seolah-olah dunia tempat untuk dia duduk selama-lamanya. Seolah-olah begitu. Sebab tu dia tak mau pergi alam akhirat. Sebab dia sudah sediakan tempat tinggal tetap di dunia. Dia tak mau pergi akhirat. Lalu malaikat maut mai tarik. Rentak keluar, tuan-tuan. Lepas duduk tepi Amr bin al-As, sahabat-sahabat tanya, waktu dia nazak ni, punya hebat Amr bin al-As ni. Bila dia duduk sakit ni, orang tanya dia, macam mana keadaan kamu sekarang? Dia jawab, aku seperti seekor burung yang berada pada satu tempat tertutup, di bawahnya api menyala-nyala, di atasnya tidak ada lubang untuk keluar. Burung tu duduk terbang, puk-pak, turun bawah, kena api, nak mati, tuan. Itu sahabat Nabi Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Kita, tuan, kita selama mana ingat doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, banyakkanlah. Kita ni bukan Nabi, tuan, bukan Rasul kita ni. Mati syahid lagi tak mau. Bunyi kot mulut macam tu je lah. No, Ustaz, mati syahid. Isi borang malam ni, saya nak kirim dengan MAPIM pergi Palestin ataupun Syria. Berapa orang ada yang mau isi borang? Kemudian, tuan, malaikat mai rentak keluar seperti menarik duri-duri yang banyak daripada bulu binatang yang basah. Susah, tuan, rentak, tarik, terkeluar tu sampai dia merentak kulit tadi. Sebab itu menyakiti mayat ketika mana dimandikan, hukum dia haram. Kan siapa mandi mayat, dia teronoh ikut dan dia tarik tangan, tarik, berdosa. Kerana mayat itu sedang sakit, baru dicabut nyawanya. Ini kitab fiqh. Sebab dia sakit, tarik keluar. Malaikat maut pun sebut perkataan yang tak elok kat dia. Wahai roh yang kotor, keluar. Bawa keluar. Buh kapan neraka dengan bau busuk apa semua, naik ke langit. Naik ke langit. Bila sampai ke langit yang pertama, malaikat tanya, siapa? Malaikat maut. Buat apa nak bawa roh ni? Malaikat maut pun jerekah. Malaikat jaga langit pertama jerekah. Roh ini tidak layak melepasi langit pertama. Humbankan dia turun ke bawah. Yang ni sabit dengan ayat Quran. Roh yang jahat, roh yang fasik, roh yang munafik, roh orang Islam tapi tak amalkan Islam kesemuanya. Islam tapi tak tutup aurat, Islam tapi tak semayang, maka roh dia akan dihumbankan. Tidak dibenarkan untuk melepasi langit yang pertama. Tuan-tuan, Tuhan lempak, malaikat lempak turun ke bawah. Pong. Jatuh pergi ke bawah. Lalu duduk di bawah sana lah. Macam tadilah proses dia. Orang yang badan kita, orang mandi apa semua, kafan apa semua masuk dalam tu. Habis orang pun semua bekat balik. Tinggal kita, Munkar dan Nakir mai. Nabi cerita apabila Munkar dan Nakir turun, dia dudukkan kita.
Tuan-tuan, alam barzakh ruh dikembalikan. Di alam sana, kalau tuan-tuan korek, memang tengok badan duduk macam tu. Di alam barzakh, ruh dikembalikan ke dalam jasad itu. Ni teks hadis. Hadis ni hadis sahih juga, riwayat Imam Bukhari. Ini hadis kedua. Hadis kedua ni. Apabila ruh fasik ataupun ruh munafik tadi dimasukkan, maka datang malaikat Munkar dan Nakir tanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Nabi kata ruh yang fasik ni akan jawab depan Allah, depan malaikat. Ha? Ha? Tak tahu. Dalam bahasa Arab Nabi buat yaqulu, ruh fasik itu menjawab la adri, tak tahu. Siapa Nabi kamu? Dia kata tak tahu, tak pernah dengar. Dia tidak ada kekuatan pahala, tidak ada kekuatan amalan saleh yang boleh bantu dia untuk jawab siapa Nabi kamu. Walaupun dulu dia kenal Nabi dia Muhammad. Nabi kata, dia akan kata la adri, lalu dipukul dan dihentam oleh para malaikat Munkar dan Nakir yang membawa tiap-tiap orang itu satu batu ataupun satu pemukul, kata Nabi. Yang pemukul itu sekiranya disentuhkan pada gunung, maka hancur berkecailah gunung itu. Hak tu yang nak guna tu. Malaikat Munkar dan Nakir ni bila tak boleh jawab, dia ketuk dengan benda tu. Nabi sifatkan penukul itu kalau disentuh kepada gunung, berkecai gunung. Pau. Katok kita besar ni, hancur badan kita, pom dia santum balik. Kaedah penyiksaan tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla ni bila hancur sakit tu, sakit dia cantum balik ni. Malaikat Munkar dan Nakir tanya soalan, dia kata la adri, aku tak tahu. Nabi sebut ni jawapan hak dia nak sebut tu. Dia akan tak tahu. Satu demi satu soalan tak boleh jawab. Akhirnya dipukul, tanah pun himpit dia. Gelap gelita. Keluar dengan binatang itu dan ini, yang patuk-patuk, yang belit-belit, yang sengat-sengat, yang katok-katok. Sampai bila tuan-tuan? Sampai kiamat. Kemudian tuan-tuan, satu hari Nabi berhimpun dengan para sahabat macam inilah. Nabi pun tanya. Hadis ni riwayat dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat nama Samurah ibn Jundub. Hadis sahih tuan-tuan. Nabi lepas mayang subuh, Nabi kalih kat sahabat, Nabi kata, semalam siapa mimpi? Sebab kata tak ada. Nabi kali belah ni, ada tak siapa mimpi semalam? Sahabat kata tak ada. Nabi kali, ada tak siapa mimpi semalam? Sahabat kata tak ada. Apa maksud dia tuan? Maksud dia, kadang-kadang sahabat mimpi dan Nabi tak mimpi. Kadang-kadang. Kebanyakannya Nabi yang mimpi. Panjang cerita dia. Kemudian Nabi kata, semalam aku mimpi. Mimpi Rasul adalah wahyu dan hukum. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu dan hukum agama. Mimpi orang biasa bukan wahyu dan bukan hukum hakam agama. Kalau dia orang baik ustaz, bolehkah dia mimpi untuk bertemu Rasulullah? Ya, ada kemungkinan dia boleh bertemu Nabi dalam mimpi. Juga sabit dengan hadis yang sahih. Nabi boleh mai kat kita dalam tidur kita. Boleh jadi benda tu. Nah, kalau kita mimpi Nabi mai kita, Nabi bagi tahu kat kita sekian, kita kena mai arah semua orang buat ke? Dah, hak tu hak kita saja. Kecuali Nabi pesan, Nabi bagi tahu nama kawan kita, Nabi kata habaq kat dia sekian. Hak tu kita kena habaq. Seperti mana Nabi pi kat Imam Syafi'i, bagi tahu kat Imam Ahmad, Nabi kata bagi tahu kepada Ahmad ibn Hanbal, suruh dia sabar dan gembirakan dia dengan syurga. Imam Syafi'i pun siap pergi jumpa anak murid dia yang disiksa. Imam Syafi'i kata, Rasulullah SAW, dia kata kamu akan diberikan syurga. Itu tak apa, itu cerita ni. Kemudian Nabi tanya, hampa mimpi tak semalam? Dia kata semua tak mimpi. Nabi kata semalam aku mimpi. Ini jadi hukum. Kerana itu Imam Bukhari ambil hadis ni, riwayat Samurah ibn Jundub, sahabat Nabi. Dia jadi hukum agama dan jadi salah satu benda dalam tauhid. Nabi kata semalam
Dua orang mai kat aku. Saya ringkaskan. Dia mai, dia pegang tangan aku. Dua-dua orang pegang tangan Nabi. Seorang pegang tangan kanan, seorang pegang tangan kiri. Arab dia suka macam tu, dia pegang itu. Mereka pun bawa aku, tiba-tiba aku sampai di Baitul Maqdis, Palestin. Mereka pun pimpin tangan aku sampai satu tempat. Aku tengok satu orang laki-laki. Dia berdiri, ada yang berdiri, ada yang duduk. Pakat pegang satu sabit panjang. Ni, satu kumpulan ni Nabi pi. Hak berdiri ada, hak duduk ada. Semua pegang sabit panjang. Tak di bibir kanan ni, tarik pi ke belakang. Terbelah bibir kanan ni sampai ke tengkok, Nabi kata. Tuan-tuan, benda tu imajinasi ke hak Nabi tengok tu memang berlaku? Yang tu memang berlaku. Dan itulah azab kubur. Hak mana yang mati dalam keadaan su'ul khatimah akan dibawa ke tempat untuk disiksa belah semua. Negeri lain. Barzakh juga, tapi negeri lain. Tempat lain maksudnya. Nabi kata, aku tengok ni. Semua pakat pegang sabit seorang satu ni. Dia tarik daripada sini sampai. Hatta yablugha qafah. Sampai belakang, sampai tengkok. Nabi kata, qafah ni tengkok. Lepas tu dia pindah pi tangan kiri, dia tarik pi sampai ke belakang. Kemudian kedua-duanya bercantum kembali. Ditarik lagi untuk kali yang kedua, tuan-tuan. Dan begitulah dia buat sampai kiamat. Nabi tanya, wahai dua orang lelaki, apa yang mereka ni buat di dunia dulu? Dua orang ni kata, jom kita berjalan, sekali kami cerita. Sampai satu tempat, kata Nabi SAW, semua orang terlentang di bawah. Tuan-tuan, azab kubur, tuan-tuan. Semua orang terlentang. Pasal apa terlentang? Rupanya ada ramai laki-laki hak berdiri, malaikat boleh jadi, pegang batu-batu besar, hempuk atas hak terlentang ni, hancur kepala hak terlentang ni. Berkecai batu, berkecai kepala. Kemudian bercantum kembali batu, bercantum kembali kepala. Dan kawan tadi pun ambil batu lain, hempuk pula. Sampai kiamat. Sampai tiupan sangkakala yang kedua. Nabi tanya, apa yang mereka ni buat waktu di dunia dulu? Dua orang laki-laki ni kata, jom kita berjalan ke depan. Kata Nabi, aku berjalan ke depan lagi. Aku masuk satu tempat, Allahu Akbar. Nabi kata, satu oven besar. Oven ni besar, tempat bakar tempat bakar roti, tuan. Dia ada pintu gua depan tu, dalam tu panas. Oven tu dibuat daripada bata merah tu. Dan atas sekali dia ada macam corong tu untuk keluar asap. Yang tu dia panggil dalam bahasa Arab tanur. Malaysia tak ada tu, tak tahu nak sebut. Tempat bakar api yang besar, Nabi kata. Besar tempat tu. Apabila aku sampai kat situ, aku nampak satu ketuhar yang besar. Di dalamnya penuh dengan orang laki-laki dan perempuan yang telanjang. Setiap kali api tu marak, maka melambung-lambung orang yang duduk dalam tu. Melambung sampai nak terkeluar melalui lubang itu. Lalu dibakarlah mereka di dalam tempat yang sempit, dalam keadaan telanjang, lelaki dan perempuan. Nabi tanya, mereka ni buat dosa apa dulu? Malaikat, dua orang laki-laki yang malaikat naknya, kata jom kita pergi. Tempat yang keempat, Nabi kata, sampai di satu tempat sungai darah. Orang pakat berenang dalam tu penuh. Sungai darah. Itu pun dah cukup hina dah, tuan. Dengan busuk, dengan bau apa semua kan dalam sungai darah ni. Mereka berenang mai ke tepi. Orang hak duduk di tepi ni pegang batu, lempak pergi ke mulut, pecah mulut. Pom, jatuh masuk balik dalam dasar sungai, berenang balik naik atas, nak mai ke tebing. Hak duduk di tebing ni baling batu, tepat kena di mulut, pecah mulut, masuk balik. Nabi tanya, apa yang mereka ni buat? Dua orang lelaki tadi kata, jom kita pergi ke depan. Tak jawab ni. Tuan-tuan pun geram apa dia kan? Duk buat apa? Nak tahu ni. Nabi pun waktu tu duk tanya, buat apa ni? Mereka ni dosa apa? Jom kita pergi ke depan. Sampai satu pokok yang sangat besar. Di bawah pokok tu ada orang tua, ada kanak-kanak. Di tepi orang tua tu ada seorang laki-laki duk hidupkan api. Kemudian dua orang laki-laki yang bawa Nabi, bawa naik atas pokok, masuk dalam pokok, masuk ke dalam satu alam. Ini mimpi Rasulullah. Alam itu cantik, luas, ramai orang dalam alam tu. Kemudian Nabi pun tanya, malam ni kita berjalan jauh.
banyak yang aku tengok. Boleh tak cerita satu persatu apa yang aku tengok tadi? Dua orang tu pun jawab. Yang pertama, yang kamu tengok tadi, yang pegang sabit, lepas tu dia potong mulut dia sendiri. Tuan-tuan, azab neraka dengan azab kubur ni sebahagiannya kita buat sendiri. Mau ke tak mau, tangan dia bergerak, dia toreh pergi ke belakang. Duk sakit ni. Dalam duk sakit ni, toreh dah hak belah kanan, toreh hak kiri pula. Bersambung hak belah kanan. Lepas tu bersambung hak belah kiri, toreh balik. Malaikat dua orang tu kata, yang toreh mulut tadi ialah mereka yang banyak berdusta. Mulut duk bawa fitnah kat orang. Kalau sembang kat dia, mesti kata kat orang. Mesti duk jajah buruk orang. Ada orang tuan, jenis orang mulut dia macam tu, diciptakan untuk jadi seorang yang jahat mulut. Ni dia, hak jahat mulut dunia ni. Orang semua kenal dia. Dia ni kalau duduk dengan dia, mesti buat dosa. Dia sulam hak ni, dia sulam. Kemudian, yang kedua, yang telanjang bulat tadi, yang berzina. Yang berzina. Malaysia kita tuan-tuan, zina sudah sampai ke tahap 5 bintang. Hampir markah penuh. Kemudian yang seterusnya, yang empuk sampai pecah tak sat ni, yang tu golongan yang ada ilmu tetapi tak ajak orang lain dan dia tak amalkan. Kemudian yang duduk dalam lautan dan sungai darah tak sat adalah golongan yang makan harta anak yatim.